Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peace. Di video kali ini kita akan cakap pasal satu buku 40 hadis. Okey. Dalam buku ni ada lebih kurang 42 hadis tak silap aku. Okey. So kita akan go through one by one lah. Aku akan letakkan hadis di sebelah tapi aku akan baca keterangan dia. Aku tak ingat bila aku beli buku ni. Aku rasa aku beli buku ni masa zaman Dai Hamidah lah. Aku penusa juga ingin ke syurga. Aku akan buat banyak part lah. Aku punya aim satu saja. Aku nak berdakwah lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Terangan, hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan faham, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ni. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah hendaklah melazimi takwa kepada Allah dalam apa jua keadaan, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mana mereka berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dan sunnah-sunnah Khulafa' Rashidin, kerana patuh kepada penguasa dan mempunyai sifat-sifat ini bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para Khulafa' Rashidin, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah. Hadis kedua, kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di sesuatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tapi orang-orang yang soleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing pada hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Hadis ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam walaupun mereka mempunyai bilangan yang banyak, tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza agama, mereka bersatu dan melawan dan melumpuhkan kekuatannya. Kekuatannya ini kekuatan Islam lah kan. Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu dari penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalam bentuk kembar, iaitu cinta dunia dan takut mati. Kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. Cinta dunia bermakna tamak, rakus, bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah. Takut mati pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Okey, yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa Melayu mengatakan patah tubuh hilang berganti, peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini kosong dari ulama, maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Hadis kelima, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tidak munasabah. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Zaman sekarang ini, kita dapat lihat banyak kenyataan sabdaan Rasulullah SAW ini. Ramai orang Islam kehilangan pegangan hidup dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka sedar atau tidak, ramai orang Islam telah terperangkap dengan tipu hilah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada mereka. Hadis ke-6 adalah golongan anti hadis. Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber yang kedua selepas Al-Quran. Ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya hadis tidak perlu dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah keluar dari ikatan agama Islam, dan pada realitinya seseorang itu tidak akan memahami Al-Quran jika tidak merujuk pada hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan menguraikan dan menerangkan yang muskil. Oleh itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi mesti disertakan dengan hadis. Hadis ketujuh, golongan yang sentiasa menang. Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang terakhir sekali. Oleh itu, Allah berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dengan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah
hingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam, mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, kita akan dapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin dari Mekah dan munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa orang yang beriman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Maka pada saat itu akan berlaku hari kiamat. Hadis ke-8, penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit-penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Hadis ke-9, Islam kembali dagang. Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga dianuti oleh 2/3 penduduk bumi. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia. Bahkan dari pandangan orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik apabila melihat orang Islam yang iltizam dengan Islam cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Seseorang yang iltizam dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan selalu susah untuk diterima sebagai individu yang sihat. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam, dan marah apabila dikatakan yang dia bukan orang Islam. Hadis ke-10, bahaya kemewahan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti, hidangan mereka tak putus-putus, rumah-rumah mereka tersergap indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah nak membuat ibadat. Tetapi Nabi kita SAW mengatakan keadaan serba kekurangan ini adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadat. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah seperti mana yang berlaku di hari ini. Segala yang kita miliki walaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Biarlah kita mencari mata pencarian dunia pada batas-batas keperluan. Okey, dekat ni dulu part 1. Next, part 2 dari hadis ke-11 hingga hadis ke-20.